saya ingin menyantuni kenyataan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mengatakan dan beliau percaya sebarang cubaan yang mahu menjatuhkan kerajaan yang diketahui beliau dilakukan oleh pihak-pihak yang takut salah laku mereka terdedah. Artinya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sedar. Saya dah bercakap pada saudara bahawa keadaan sekarang ini tentulah mereka marah. Orang yang marah pada Perdana Menteri sekarang ini adalah mereka yang terjebak dalam budaya mengkayakan diri mereka dan menyeksa kehidupan rakyat. Sebab itu sekarang ni saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diserang habis-habisan. Malahan pimpinannya akan cuba dijatuhkan. Mereka akan menyelamatkan. Saudara Amran, terdengar berita terkini kerajaan pusat akan bertukar. Saya tak nampak begitu, saudara. Itu cakap-cakap. Batuk saya dengar kerajaan bertukar. Itu hanya sekadar cakap-cakap. Memang kita sedar. Sebab hari ini kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang didokongi oleh Datuk Seri Zahid Hamidi daripada UMNO, didokongi oleh Datuk Fazilah Yusof serta barisan kabinet yang lain, mereka sedang berusaha untuk merealisasikan satu jajaran baru dalam politik. Iaitu pertama sekali menangani derita rakyat. Yang kedua, mahu menghapuskan elemen KKN, korupsi, kronisme, nepotisme. Budaya ini amat dibenci oleh mereka yang terlibat. Malahan sejak penangkapan semalam kemarin, bukan penangkapan lah, penahanan. Ayat yang betulnya penahanan. Seorang ketua eksekutif sebuah syarikat. Ini sudah menjadikan mimpi ngeri kepada mereka-mereka yang terlibat. Saya dapat juga kiriman, bukan tak ada kiriman daripada kawan-kawan mengatakan begitu begini. Cuma saya kata saya tak boleh baca benda ni. Kerana ini yang menyangkut soal siasatan yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Macam mana isu pengakuannya boleh keluar. Tidak mungkin isu itu boleh diketahui oleh umum. Kerana yang ditahan itu masih lagi dalam siasatan. Jadi kadang-kadang apakah mereka mahu melakukan provokasi terhadap saya? Saya tak akan melayan benda begitu saya. Dan menurut Perdana Menteri lagi, saya tidak akan dianggap berjaya kalau menggunakan kuasa untuk menekan musuh. Sebab ada orang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah mahu menekan musuh-musuh politiknya. Sebab itu saya dengar kenyataannya dalam Esok Awani, dalam bicara RTM, dia mengatakan dia tidak akan bertoleransi dengan siapa saja yang merobek khazanah rakyat. Saya bersetuju dan menyokong penuh. Inilah yang kita harapkan. Sebab saya dah kata, boleh katakan berbulan-bulan dan bertahun, negara kita ini negara yang makmur. Kita mempunyai hasil bumi yang terlalu hebat. Kita ada minyak sawit, kita ada getah, kita ada biji timah, kita ada emas. Malahan kita juga mempunyai hasil minyak dan gas. Tetapi dengan pendapatan begitu banyak, penghasilan berbilion-bilion tidak dapat dinikmati oleh rakyat. 32 juta rakyat. Kalau katalah semua dicampur sekali 1 triliun, apakah rakyat tak boleh dapat 1 juta setahun? Boleh sebenarnya. Kalau pimpinan itu prihatin. Tapi apa yang kita lihat selama lebih. Ya, saya bersetuju dengan tuduhan-tuduhan lebih 20 tahun. Lebih 20 tahun, 30 tahun, saudara. Orang yang atas tu kaya raya. Tapi rakyat terus papa kedana. Kita dicampak dalam lembah penderitaan. Sedangkan pemimpin kaya raya sebab mereka mengamalkan budaya korupsi. Sebab itulah saya bersetuju dan menyokong sepenuh-penuhnya tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma kadang-kadang rasa risau lah. Kerana beliau tentulah berhadapan dengan orang yang membencinya akan berusaha untuk menghapuskan usaha ini. Penghapusan sama ada negara kita ni aman, saudara. Beliau dikawal ketat oleh pengawal keselamatan. Tetapi mereka akan melakukan untuk meroboh kestabilan politik. Sebab itu sekali-kali saya katakan, seandainya ada ruang-ruang yang boleh merobek kejayaan ataupun kesepaduan ataupun kestabilan kerajaan perpaduan ini akan dilakukan oleh mereka. Ini keadaannya dan mereka melihat sekarang ini musim-musim UMNO nak bersidang ni, inilah masa terbaik. Sebab kalau UMNO itu dirobek ataupun UMNO itu rebah, maka
mudah jalannya untuk mereka. Sama ada memberi kata dua pada Datuk Anwar Ibrahim, you jangan teruskan niat you untuk membongkar segala kebejatan yang mereka lakukan, ataupun mereka minta supaya Datuk Anwar Ibrahim pula bunuh. Ini keadaan saudara. Saya mengharapkan agar warga kita faham usaha murni yang sedang dilakukan oleh kerajaan pimpinan Datuk Anwar Ibrahim bukan kerja main-main saudara. Sebab itu dia kata dia tidak akan berjaya kalau menggunakan kuasa untuk menekan musuhnya. Jadi beliau memahami apa arti kezaliman. Kerana beliau mengalami pengalaman yang panjang bagaimana dirinya dizalimi. Begitu juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau juga memahami kalau adanya tuduhan-tuduhan hanya berdasarkan kerana kebejatan politik ataupun nak membalas dendam, tentulah penganiayaan berlaku. Jadi kita mahukan supaya keadilan itu ditegakkan dan mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan kuasa dan sebagainya perlu diambil tindakan. Sekejap lagi saya nak ulah balik, tapi sekarang ni saya nak bercakap tentang politik Sabah terus bergolak. Ini keadaan pula sekarang. Di saat-saat pimpinan negara di anjung kuasa Putrajaya mahu menangani isu korupsi ini, mahu membawa ke muka pengadilan mereka yang melakukan kebejatan ini. Sekarang ni tiba-tiba ahli Dewan Undangan Negeri di Sabah sudah bergolak apabila diberitakan terdapat ahli Dewan Undangan Negeri itu Adun daripada Barisan Nasional telah pun menyatakan penarikan sokongan mereka kepada Ketua Menteri Datuk Seri Haji Noh. Semalam masih lagi dalam keadaan in the limbo, tapi hari ini jelas. Menurut pengurusi Barisan Nasional Sabah, Datuk Seri Mokhtar Radin, beliau mengumumkan perkara itu selepas mengadakan mesyuarat bersama ahli Dewan Undangan Negeri dan pimpinan UMNO Sabah malam tadi. Keputusan itu dibuat susulan tindakan katanya. Tindakan Datuk Seri Haji, alasannya melanggar perjanjian persefahaman dengan Barisan Nasional. Dulu waktu pilihan raya negeri Sabah dulu, UMNO Barisan Nasional mendapat 14 kursi. PBM Parti Peribumi Bersatu di bawah pimpinan Datuk Azizi mendapat 13 kursi. Tapi kerana saat itu kita masih lagi menyantuni dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Jangan lupa saudara. Jadi pimpinan Sabah mengambil pendekatan, tak apalah. Biarlah mereka jadi ketua menteri. Tapi ada perjanjiannya. Tapi menurut Datuk Mokhtar, perjanjian itu sudah pun dilanggar dan diketepikan. Jadi sebab itulah maka Barisan Nasional Sabah menarik sokongan terhadap kerajaan pimpinan Datuk Azizi. Bila saja pimpinan UMNO Barisan Nasional menarik sokongan, maka sudah pasti kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Azizi akan tumbang. Saya difahamkan petang tadi, Datuk Azizi telah pun menghadap Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah. Tapi masih belum ada pengumuman resmi. Saya menyangkakan tentulah beliau mahu agar kalau begini keadaannya mengadakan pilihan raya negeri sekali lagi. Bagi saya tak setuju. Berapa kali nak buat pilihan raya lagi? Cukup-cukuplah. Tempohnya baru 2 tahun saja, 2020 saya. Baru 2 tahun saja, pertengahan tahun 2020. Cuma saya melihat tiap-tiap kali datangnya amaran ataupun merebaknya COVID-19, tiba-tiba politik Sabah pun dalam keadaan yang begitu, menggila. Dulu, waktu kita menghadapi suasana COVID-19, maka kita terpaksa mengadakan pilihan raya. Ramai warga daripada Semenanjung pergi ke Sabah untuk membantu dan untuk parti-parti sokongan mereka. Balik-balik bawa penyakit, maka merebaklah COVID-19 seluruh negara dan akhirnya rakyat juga menderita. Sebab itu saya tak bersetuju. Dan saya menjangkakan kalau dalam keadaan sekarang ini tak semestinya pilihan raya itu sebagai satu keputusan. Sebab kalau nak diikutkan dari segi angka jumlah kursi bahawa kalau UMNO Barisan Nasional bersama dengan Parti Warisan pimpinan Datuk Syafiq Abdal, Warisan ada 19 kursi, UMNO Barisan ada 14, 19-14 ada 33. Kemudian ada sokongan parti-parti yang lain, iaitu daripada Pakatan Harapan. Selesai masalah. Sebab minimanya mesti ada 40 kursi. Kalau gabungan antara UMNO, Pakatan Harapan,
warisan. Ada gabungan mereka bersetuju dan mendapat jumlah bilangannya 40 kursi, maka tak perlu pilihan raya. Boleh ditubuhkan kerajaan. Itu simple majority, tapi saya yakin kalau dalam keadaan sekarang ni, mungkin IGG dengan 13 campur dengan 4 atau 5 dan 5 orang lagi tu. Katanya bahawa 5 orang adun daripada UMNO pula yang tak mau bersetuju, maka dalam keadaan begitu dia ada lebih kurang 20 daripada 67, 71. Jadi saya rasa tidak ada keperluan untuk diadakan pilihan raya. Bagaimanapun saya difahamkan bahawa 5 orang ahli Dewan Undangan Negeri daripada UMNO yang tidak menyokong keputusan untuk menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Haji bakal berdepan dengan tindakan disiplin. Demikian menurut Ketua UMNO Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtar. Jangan lupa saudara, UMNO Sabah mempunyai kuasa otonomi. UMNO Semenanjung tak boleh campur sebarang keputusan yang mereka lakukan. Kita hanya sekadar boleh memberi pandangan saja, saudara. Betul, mereka adalah UMNO, tapi UMNO Sabah mempunyai kuasa otonomi. Terpulanglah pada pimpinan Sabah yang diketuai oleh Datuk Bong Mokhtar. Datuk Bong Mokhtar Radin, dia kata tindakan disiplin akan diambil kepada 5 mereka yang membuat tindakan bertentangan dengan keputusan parti. Kita akan mengambil apa jua langkah dan tindakan tegas, termasuklah tindakan disiplin kepada adun UMNO yang khianat serta tidak menyokong keputusan parti. 5 adun itu saudara adalah mana tadi? Itu mereka tidak bersama-sama dengan Datuk Bong Mokhtar, iaitu Syalmi Yahya, adun Tanjung Keramat, Jasnih Daya, adun Pantai Dalit, James Ratib, adun Sugut, Yusuf Yaakob, adun Sindumin, dan Muhammad Arsyad Bistari, adun Tempusuk. Kerana ini mereka boleh jadi disingkirkan ataupun dipecat sebagai ahli parti. Bagaimanapun kita tak mau campur, itu urusan Bong Mokhtar yang menangani permasalahan UMNO di Sabah. UMNO Kuala Lumpur hanya sekadar memerhati dan jika mau diberi pandangan, guidance, tentulah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi akan cuba memberi nasihat. Tapi tak semestinya dipatuhi kerana UMNO Sabah mempunyai kuasa otonomi. Kalau Bong Mokhtar kata pecat-pecatlah, nak buat macam mana? Itu keadaan saudara. Dan sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun berhubung dengan Ketua Menteri Sabah, iaitu Datuk Seri Haji G. Nur, untuk mengetahui perkembangan selanjutnya. Apa perbincangan kita tak tahu. Jadi setelah itu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga telah berbual dengan pengurusi Barisan Nasional Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin, berhubung perkara yang sama. Jadi Kuala Lumpur hanya boleh telefon mengetahui saja. Keadaan politik di Sabah, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang tenang. Masih tenang lagi. Dan menurut Datuk Seri Anwar, saya sudah bercakap dengan Datuk Haji dan Datuk Seri Ahmad Zahid. Juga telah bercakap dengan Datuk Bong Mokhtar, di mana keadaan terkawal untuk seketika. InsyaAllah katanya, kita dapat pastikan keadaan dan urusan kerajaan negeri itu tidak terjejas. Kerana keutamaan kerajaan hari ini, kerajaan persekutuan hari ini adalah untuk menjana pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepentingan rakyat. Itu menurut Perdana Menteri. Jadi dalam perkembangan yang sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bahawa beliau akan memberi tumpuan khusus kepada Sabah ini sekembalinya dari mengadakan lautan resmi ke Jakarta. Artinya mungkin besok kot Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berangkat ke Jakarta melakukan lautan resmi. Memang saudara sebagai ketua negara yang baru, beliau harus bertemu dengan rakan sejawatannya. Memanglah kita selalunya sama ada kita pergi ke Singapura ataupun Indonesia. Dua negara ini dan ketiganya Brunei. Ini negara jiran yang terdekat. Kemudian baru kita pergi ke Thailand dan di rantau ASEAN ini saudara. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berada di Jakarta, tak silap saya rasanya besok. Beliau akan berangkat ke Jakarta, mengadakan pertemuan, perbincangan dengan rakan sejawatnya Pak Jokowi. Masalah Sabah ini akan ditangani secara tuntas olehnya sekembalinya daripada Sabah. Bagaimanapun, kalau kita melihat gambaran wajah yang saya tengok tadi dalam video Datuk Haji keluar daripada kediaman resmi
Ketua yang utama, yang Ketua Negeri Sabah, dia senyum saja. Tapi senyum ada makna. Sama ada mungkin bersetuju ataupun lambaian terakhir daripada seorang Ketua Menteri. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi kedudukan yang saya lihat sekarang ni, memanglah apabila sokongan telah ditarik oleh UMNO, Barisan Nasional, maka tiada harapan untuk Datuk Seri Ajiji meneruskan keriernya sebagai Ketua Menteri Sabah, saudara. Ini yang harus kita lihat, bahawa politik di Sabah itu sentiasa bergolak. Saya dah bagi tahu, ingat 2 bulan ke? Sebulan, 2 bulan lalu. Saya kata hati-hati bahawa Sabah akan ada pergolakan politik. Dan ternyata sejak 2-3 hari ini, maka berlakulah ketempangan politik di Sabah.